So pagi ini kita akan mendengar taklimat lain daripada Dr. Hasmina. So dia akan bagi penerangan serba sedikit lah pasal the background of Kota Baru, pembangunan di Kota Baru dan kawasan-kawasan yang termasuk dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Kota Baru lah ya. So kita tunggu Puan Dr. Hasmina munculkan diri dan kita can start lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dr. Hasmina. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. So terima kasih ya doktor sebab sudi memenuhi undangan kami untuk memberi serba sedikit taklimat mengenai Bandar Kota Baru. Okey, sebelum kita start majlis, saya just nak bagi introduction sedikit lah kepada Dr. Hasmina. Ya. Sebenarnya projek TPS 510 ni adalah subjek studio subjek untuk pelajar-pelajar degree 04 degree 04. So mereka ni ditugaskan untuk menyediakan master plan lah, master plan for Bandar Kota Baru. So is kajian kita boleh katakan juga sebagai kajian pusat bandar lah sebab tahun Central Area Planning. So this semester kami memilih Bandar Kota Baru lah sebab sebenarnya sebelum ni kami ni dekat Perak ni selalunya tak berpeluang untuk pergi bawa pelajar-pelajar ke tempat yang jauh-jauh lah macam Kelantan, macam Terengganu. So disebabkan orang kata COVID-19 ni, kami kata tak apalah sebab kami tak boleh pergi site visit. So untuk dapatkan data sekunder tak apalah site jauh pun. So that's why that's the reason kami pilih Bandar Kota Baru. Tapi baru-baru ni kata kena pergi site visit. So kami pun dah happy lah, ingatkan boleh lepas ke Kota Baru. So kami dah plan lah untuk site visit ke Kota Baru, tapi malangnya pihak UiTM masih tak lepaskan sebab ni dia kata sebab dia risaukan kes COVID lah sebab kes COVID masih banyak. Dia risau kami ni sebab pelajar ramai 31 orang. So nanti dalam bas ke kat sana nanti kita susah nak kontrol kan. So katakanlah tiba-tiba seorang terkena ke apa ke hari biru kali. So untuk ambil jalan yang selamat, so tak apalah. So kita just for the secondary data lah. So dan kami juga berbesar hatilah sebab Puan Hasmina sudi memberi taklimat kepada kami semua pagi ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Hasmina Hassan, Ketua Penolong Pengarah Perancangan Bandar, Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, MPKB. Pensyarah Studio Ijazah Sarjana Muda AP 221 Semester 4A TPR Hajah Maimun Ali JS Muhammad Sofiuddin Sanusi serta para pelajar Ijazah Sarjana Muda AP 221 Semester 4A sekalian. Selamat datang ke dalam Majlis Taklimat Perancangan dan Pembangunan Bandaraya Kota Baru Kelantan dalam skop subjek Studio TPS 510 Central Area Planning. Saya Muhammad Syimran Syamil bin Yaakob dan juga Aini Husna binti Ismail akan menjadi pengacara majlis pagi ini. Sarung ketupat berisi inti dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis Tuhan berkati. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Saudara Muhammad Nuruddin bin Muhammad Rozi untuk memimpin bacaan doa pembuka majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran
atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan, kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami mohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpah rahmat-Mu. Semoga segala urusan kami dapat menjayakan majlis ini demi mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, untuk bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami memohon perlindungan dari Engkau dari melakukan keburukan. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan keindahan diri dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muhammad Nuruddin bin Muhammad Rozi atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi taklimat, bolehlah sekiranya saya menjemput pensyarah studio Ijazah Sarjana Muda AP221 semester 4A untuk memberikan ucapan pembukaan. Majlis mempersilakan. Ya, Assalamualaikum. Saya bercakap sekali lagi lah ya. So, terima kasih Tuan Puan dan Puan MC ya. So, selamat datang lagi sekali saya ucapkan kepada Puan Nina, Dr. Hasnina, Ketua Pengarah, Ketua Penolong Pengarah Perancang Bandar, Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam. So, terima kasih kami ucapkan atas kesediaan. Sebelum ni saya dah jelaskan juga apa sebenarnya projek yang pelajar-pelajar ni sedang jalankan untuk semester ni, itu projek pusat bandar, dan kali ni kami pilih Bandaraya Islam. Kami nak tengok macam mana yang dikatakan model Bandaraya Islam itu sebagai pusat bandar lah, pusat bandar. What is the model of the Islamic city? So nanti saya ni kalau bercakap kan banyak lah pula. So sebenarnya kami because before this kami ni jarang melihat Bandaraya Islam. So bila kita bercakap pasal Kota Baru, kita terus kita terus terbayangkan Bandar Kota Baru sebagai Bandaraya Islam, dan saya rasa itu juga slogan ataupun tema ataupun dia punya ni untuk Bandar Kota Baru. So kami nak tahu juga macam manakah ciri-ciri orang kata satu bandar tu orang kata dilabelkan ataupun dipanggil sebagai Bandaraya Islam. Sebab kami sebelum ni kalau dekat Ipoh tu as a heritage city lah. And then sebelum ni pun kami pernah juga melihat Penang sebagai bandar yang heritage. So bila dipilih Bandar Kota Baru ni, kami ingin melihat satu kelainan lah yang boleh di-offer oleh ataupun apa yang boleh kami kaji Bandar Kota Baru itu sebagai Bandaraya Islam. Karakter dia dari segi cultural, dari segi mungkin architecture, yang tu yang kami mungkin akan cuba lihat lah dan cuba belajar daripada situ apakah yang dikatakan sebagai Bandaraya Islam tu lah. So mungkin hari ini kita akan dengarlah taklimat daripada Dr. Hasnina yang mungkin akan memberi penerangan sedikit lah mengenai Bandar Kota Baru Bandaraya Islam. So Dr. Hasnina, saya serahkan pada doktor lah untuk meneruskan untuk memberi sedikit taklimat. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan dan Puan MC dan juga Tuan Planner Puan Hajah Maimun dan juga Encik Safiuddin. Boleh dengar jelas ke suara saya? Ya, boleh dengar. Okey,
Okay. Gambar pun jelas video pun okey. Nampak lawa. Okey. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Puan dan juga Tuan kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Dan saya juga nak berterima kasih kepada anak-anak student sebab semua bagus-bagus buka video Memang syarat kelas ni ke macam mana Puan? Ya, kami suruh buka video. Kalau tak nampak kadang-kadang dia orang. Yalah, betul lah. Minta maaf lah anak-anak. Bukannya apa tau, macam kesian lah pula kan. Kesian dekat Puan dengan Tuan lecturer mengajar. Saya sendiri pun macam, saya pernah bagi taklimat sebelum ni tapi bila student tak buka video kan rasa macam cakap seseorang pun ada. Ya, betul tu. Saya faham. Okey, cuma saya refer kepada WhatsApp kita semalam. Kita kalau yang ikutkan expectation Puan semalam berkenaan dengan guna tanah dan juga BPK pembangunan. Jadi slide yang saya sediakan hari ini adalah berkenaan tersebutlah. Maksudnya dari segi perancangan dan juga pembangunan Kota Baru. Berserta juga dengan perancangan guna tanah dan juga terus kepada BPK blok-blok pembangunan kecil untuk terus kepada projek studio untuk anak-anak sekalian. Yang ni final year final year project ke? Oh, bukan final year, dia part 4. Part 4 semester 2. Semester kedua, 4 tahun kedua lah. Baru lagi lah. Okey. Okey, jadi bila Puan sebut tentang pembangunan mana Islam tu, saya tak prepare slide tu tapi sempatlah sambil Puan cakap tadi saya terjumpa saya punya slide Viva saya yang draft punya. So mungkin saya akan share juga selepas ni sebab yang tu ada berkait juga dengan saya punya kajian sebab saya punya kajian PhD tentang imej bandar Islam di Kota Baru. Saya punya PhD kaji tentang imej bandar Islam di Kota Baru. Jadi boleh saya selitkan sekali. Tapi sebelum tu saya akan present untuk slide yang saya sediakan dulu untuk program kita pagi ni. Okay? So saya share. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan saya hari ini tentang perancangan dan pembangunan bandar Kota Baru. Betul untuk projek pusat bandar AP221 TPS 5.0 Central Area Planning. Okey. Ini latar belakang tentang Kota Baru lah. Kota Baru ni semua orang tahu dia adalah pusat bandar utama. Dan dulu dikenali sebagai kota budaya. Kota Baru Kota Budaya. Masa tu semua saya ni dalam bandar semua Kota Baru Kota Budaya dan apa yang bandar Kota Baru tampilkan pada masa tu adalah kebudayaan. Masa tu suhuh lah. Maksudnya wayang kulit, dikir barat, wow, gasing. Itu adalah imej-imej makyong menora, benda-benda itu adalah imej-imej klasik dan tradisional Kota Baru yang ditunjukkan sebelum tahun 2005. Kemudian Kota Baru ni bila ada kaitan dengan perubahan politik negara, apabila negeri Kota Baru ni sebelum ni diperintah oleh UMNO, kemudian diperintah oleh PAS dengan slogan membangun bersama Islam. Jadi kita tampilkan Kota Baru sebagai satu imej yang baru, iaitu sebagai FPKB Bandar Islam. Yang ni saya petik daripada artis. Setiap slide saya ni saya ada masukkan sumber sekali. So senang kalau adik-adik anak-anak nak refer lepas ni. Kota Baru tahun 1844 jadi ibu negeri. 1941 Jepun datang. 1991 tu yang kata Kota Baru sebagai kota budaya. Berapa tahun tu? 10 tahun kan? Okey, 10 tahun Kota Baru diisytiharkan sebagai gelaran saja, bukan isytiharan sebagai bandaraya, gelaran. Maksudnya bukannya bandaraya Kota Baru bandaraya Islam. Macam ni lah, macam KT pesisir pantai, benda-benda macam tu yang untuk tema. Maaf doktor. Ya. Slide tak bergerak. Tak bergerak Sekarang dekat slide. Okey, sekarang nampak memang tak bergerak Start daripada sekarang nampak apa? Dekat front page lagi. Oh, front page lagi. Sorry. Saya nak buat macam ni, saya ada save dalam PDF. Sekejap saya stop sharing sekejap. Nanti saya buka yang PDF Sekarang dah bergerak, Doktor? Oh, dah bergerak Dah bergerak, sebab saya nak bahas juga ni. Kalau slow sangat, saya buka yang PDF je. Mungkin dia ringan sikit kan. Sebab slide kita banyak gambar. Okey. Sekarang nampak yang Slide 3. Slide 3 Ya. Okey. Sekarang nampak tak plan? Kawasan pentadbiran. Saya dah bergerak ke next slide. Masih dekat slide 3. Kalau macam tu saya tak payah slide, saya tak payah ni saya stop slide show. Kalau macam ni nampak tak? Yes, nampak. Okey, saya tak payah slide show boleh tak macam tu? Boleh. Sebab takut slow, so saya besarkan sikit kat sini.
Macam ni kita gerak macam ni Okey. So kalau ikut kawasan pentadbiran MPKB, yang sekarang ni keluasannya 195.43 km persegi. Yang warna hijau ni sepadan asal MPKB, yang warna orange ni adalah perluasan kawasan. Melibatkan kalau kawasan utara tu Cik Latif, Pulau Kundur, Pulau Pisang. Yang ni semua area PCB. Kalau PCB sebelah sini, di sebelah kiri. Okey. Yang ni kalau kita daripada KL, mula-mula datang Kota Baru kat sini, ke arah pusat bandar, ke arah luar bandar sikit lah yang kita luaskan kawasan. Dari segi perkembangan Bandar Kota Baru, yang ni saya ambil daripada kajian profil Bandar Negeri Kelantan. Dia bergerak keluar lah. Kota Baru ni dia bermula asal di tepi sungai. Kota lama kita tu bermula di tepi sungai. Kalau ikutkan sejarah perbandaran, biasanya kalau perasan kan mana-mana tempat dalam dunia ni biasa dia bermula di sumber air lah. Sama ada di tepi pantai ataupun tepi sungai. Jadi kalau asal Kota Baru, Kota Lama tu kalau biasa ke Kota Baru, kawasan zon warisan budaya kita, kawasan yang ada banyak istana-istana lama tu, maksudnya yang tu adalah bermulanya tu bandar Kota Baru. Kemudian dia berkembang keluar. Okey. Dan ini adalah saya petik daripada rancangan tempatan MPKB. Difahamkan pihak Puan pun dah ada arti Ya. Dah ada arti. Ya, yes. So semua student pun dah ada arti Dah biasa, dah tengok dah arti Kota Baru? Dah. Dah Ya. Okey, so yang saya ni, yang saya petik-petik nanti boleh refer balik lebih jelas Okey. Notis pembangunan Pusat Pentadbiran, Pusat Perdagangan dan juga Pusat Kewangan Kota Baru ni. Okey, kita pecahkan kepada 10 blok pembangunan, dan dalam blok pembangunan ada blok pembangunan kecil juga. Okey, jalan kalau kita tu untuk projek ni kita gunakan ikutkan Puan cakap tu start daripada BPK 1.5 kan. Okey, so daripada blok pembangunan tu kita pecahkan kepada blok pembangunan kecil. So projek you all nanti akan fokus terus kepada blok pembangunan kecil dalam bandar. Ini adalah sumber rujukan perancangan PKB BRI. Sebagaimana tempat lain juga kita bermula dengan rancangan struktur. Surely kalau di peringkat federal kan dah belajar semua kan. Mesti Tuan Planner Hajah dah ajar daripada atas. Maksudnya kita ni 3 level punya administration, federal, state and local government. So yang ni saya bermula dengan state. So kalau federal kita bermula dengan rancangan fizikal negara, kemudian dasar DPN dasar perbandaran negara. Kemudian di negeri kita mulakan dengan rancangan struktur Negeri Kelantan 2025. Kemudian rancangan tempatan MPKB BRI, rancangan kawasan khas, Akta Perancangan Bandar dan Desa, kaedah-kaedah kawalan dan juga garis panduan perancangan. Dari garis panduan perancangan ni yang oleh JBBD lah, atau yang sekarang dikenali oleh Plan Malaysia. Ini kita punya kaedah tahun 2010 dah 11 tahun lah guna yang ni. Ini adalah arti kita sebagaimana yang student-student semua dah ada. Arti dah final, cuma dalam proses warta, tapi kita memang dah guna pakai sebab dah lulus di peringkat MMK. Manakala untuk rancangan kawasan khas, Kementerian masih di peringkat draft dan sekarang dalam finalizing draft akhir untuk diangkat ke pihak negeri dan kemudian juga melalui proses pewartaan juga. Tapi kalau rancangan kawasan khas ni kita tak kacau guna tanah, kita tak kacau land use. Land use kita masih refer arti. Cuma dari segi penaiktarafan image dan visual bandar untuk menaikkan image bandar diraja sahaja kita apply di Kementerian. Ini adalah peta cadangan guna tanah untuk tahun 2035. Yang ni juga daripada RT. Tak jelas di sini tapi you all mesti dah mahir, dah tengok colour pun dah tahu kan. Sini industri, light purple industry, dark purple ni mixed development. Yang ni mostly housing. Hujung-hujung ni masih kita kekalkan lagi pertanian dan komersial kita buat secara jajaran. Kita buka untuk jalan protokol sahaja dan kemudian penumpuan di pusat bandar dan juga bandar-bandar baru untuk komersial. Ini yang saya beritahu tadi dari segi kelas penggunaan tanah dan juga BP, blok perancangan dan juga blok perancangan kecil. Nanti you all punya projek ambil BP1 BP1 untuk khusus kepada pusat bandar Kota Baru saja.
Okey, yang ni adalah untuk BPK 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 yang Puan Hajah beritahu saya semalam. Kita ambil kawasan yang Sungai Kelantan, kawasan pusat mana? Tengok kat sini je. Tengok dekat nampak ke tak sebenarnya cursor saya bila saya share macam ni? Bila saya gerak-gerak tunjuk ni nampak tak Nampak. Okey, takut shot sendiri macam ni. Okey, kalau biasa kalau kita nak tengok Bandar Kota Baru, first kita tengok Sungai Kelantan. Kemudian terus tengok pada yang hijau bujur ni. Kalau hijau bujur ni maksudnya kita punya Dataran Merdeka. Kalau sini Dataran Merdeka, sini Tambatan Diraja. Okey, tengok kat situ. Jadi BPK 1.5, 1.6, 1.8 ni sekitar zon warisan budaya. Kalau macam ni dipanggil rasa pasal Siti Khadijah ni. Sekejap. Okey, ni pasal Siti Khadijah. Okey. Yang ni 1.9, 1.9. Saya nak tanya sikit boleh tak? Yang pada biru yang Sungai Kelantan tu, yang dekat Tambatan tu, yang tu dia dekat situ biru, sedangkan kawasan tu kawasan pesisiran sungai ke? Sebab sebelah-sebelah tu putih. Yang tu dah jadi sungai. Sungai tu dah masuk sampai ke lot yang merah dan purple tu. Yang tu. Yang tu dah jadi sungai lah. Semua sungai ni sebenarnya. Saya macam mana boleh kala dia. Habis tu yang putih. Ni semua sungai ni. Dah sungai semua juga sungai. tapi dia kalau putih lagi. Semua sungai. Okey. Kemudian untuk 1.9 hingga 1.10, 1.11 ni, 1.11 ni sambungan dia lah. Sekejap tengok. Yang ni ke bawah dia. Lepas tu ada lompong kat sini, sini sambungan dia ke bawah. Tengok kepada hijau yang bulat ni. Ini maksudnya bulatan Tua Padang ni. Bulatan Tua Padang ini yang kawasan kedai-kedai lama yang Jalan Temenggung, Jalan Datuk Pati, orang Kota Baru mesti familiar. Yang bukan Kota Baru, nanti boleh tengok Google. Okey, yang ni yang untuk perancangan majlis untuk kawasan ini, selain daripada kita kalau tengok arti, kita ada macam kita highlightkan zon warisan budaya, zon pelancongan, heritage trail, tengok dalam beberapa bab-bab yang berbeza. Okey. Dan salah satu yang kita sedang usahakan sekarang adalah zon bersih, indah dan ceria bawah pihak berkuasa tempatan negeri Kelantan. Sekarang inisiatif kerajaan negeri Kelantan setiap PBT kena ada satu zon bersih, indah, ceria. So kita ada propose 2 tempat. Konsepnya adalah dari segi elemen kebersihan, keindahan, keceriaan, syiar Islam, pengurusan aduan, pelibatan komuniti dan juga ketua zon. Jadi ini adalah yang kita tandakan lah, yang kita tandakan untuk zon bersih, indah, ceria untuk kawasan pusat bandar Kota Baru. Ini bulatan Tua Padang, ingat yang saya cakap bulat hijau tadi. Ni office MPKB sekarang. Sampai ke stesen bas, datang balik ke sini. Itu untuk zon bersih, indah, ceria. Manakala lagi satu projek yang kita dalam proses juga sekarang, yang ni dengan Jabatan Landscape Negara adalah landscape perbandaran. Dengan landscape perbandaran ni, yang ni saya cuma petik 3 plan saja dalam projek landscape perbandaran. Untuk makluman, alhamdulillah lah Kota Baru ni dapat bid projek yang tertinggi dengan Jabatan Landscape Negara, lebih kurang 48 juta. So doakanlah semoga menjadi kenyataan, sebab kalau jadi projek ni insya-Allah akan berubah teruslah landscape dalam bandar Kota Baru. So ni apa yang konsultan present kepada Jabatan Landscape Negara hari itu, saya petik sikit supaya bila you all buat projek nanti ada idea sikit, dan kalau boleh cabar konsultan lagi baik. Okey, yang ni adalah dia punya plan strategi yang dia dah study dalam bandar. So dia dah highlight ada zon-zon pelancongan warisan sejarah dan budaya, zon memberi belah, zon pesisir sungai, zon institusi kerajaan. Dia bahagikan kepada zoning. Okey. Kemudian dia buat plan pembentukan ruang untuk kaji dari segi mobility dan juga potensi tapak. Dan ini adalah draft plan induk landscape perbandaran yang dipropose lah. Okey, so antaranya adalah membina Kota Baru Riverfront Park sebelah sini, Menak Taraf Padang Merdeka, Dataran Sultan Ismail Petra, Laman Sejahtera. Dataran Sultan Ismail Petra tu yang kalau you all Google, biasa orang guna Dataran Rehal, but it's not a formal name lah. Dan sebenarnya adalah Kota Sultan Ismail Petra. Okay. Dan juga Laman Sejahtera. Laman Sejahtera ada satu juga green area sini. Orang lokal panggil Taman Hijau. Dia ada banyak local name dekat sini, tapi kalau the actual name lain lah. Macam Taman Hijau tu sebenarnya Laman Sejahtera. Kalau Padang Merdeka ni, orang sini panggil Padang Bank. Kalau
Kota Sultan Ismail Petra tu orang sini panggil Dataran Rehal. Bagi-bagi nama sendiri je. Okey. Lepas tu Bulatan Tuan Padang dan Jalan Datuk Pati. Dari sini. Kalau Jalan Datuk Pati tu, kalau sini kita panggil area Pejabat PAS. Ini adalah ya. Doktor, Ya. maaf bertanya. Ya, ya. Berkenaan dengan plan tadi tu, adakah MPKB dia menerapkan juga konsep low carbon city dalam pembangunan? Ada. Tapi yang tu kita buat, yang tu nanti saya explain lepas ni. Boleh tak saya habiskan saya punya slide? Kalau nak tanya yang berkaitan dengan slide dulu, boleh? Okey. Macam tu. Yang soalan umum kita buka lepas ni. Sebab saya tak selesa sebenarnya present tak nampak orang ni. Saya nampak slide saya sendiri je. Okay. So ini adalah yang ni plan lama. Diambil sekarang kau tengok sini yang saya petik daripada kajian profil bandar negeri Kelantan tahun 2013 lagi. Ini adalah perancangan pada masa tu lah. Perancangan pada masa tu macam mana perkembangan bandar tadi. Pusat Bandar Kota Baru. Waktu tu ada 4 bandar satelit. Ini yang dirancang. Kubang Kerian, Pekalan Cepa, Kuala Besar, Bandar Tunjung. Tapi yang menjadi, saya rasa kalau kita tengok pada pandangan peribadi saya lah, ada 2 kawasan yang tertinggal. Kita tak tahulah kenapa dia punya repakan pembangunan tu tak sampai ke situ. Yang pertama Bandar Pekalan Cepa, Sabak, Pulau Gajah semua tak ada apa-apa lagi ni setakat ni. Mungkin Pulau Gajah adalah sikit pembangunan dari segi pelancongan, dari segi warisan, tapi dari segi physical development, dari segi commercial industrial tak berkembang dengan sebagaimana yang kita harapkan. Begitu juga dengan area PCB. Cik Latif, Bandar Satelit Kuala Besar pun tak menjadi realiti lagi. Tapi Bandar Satelit Bandar Tunjung, Bandar Wakil Cik Ya, alhamdulillah dah membangun. Bandar Satelit Kubang Kerian, Pasir Tumbuh pun dah membangun dengan mengikut tema-tema yang dirancang. Kau tengok sini dari segi hierarki pertempatan ada pusat pertumbuhan negeri utama, kecil, desa, tengok kat sini. Okey. Jadi mulai dari Kota Baru yang besarnya tengok kepada warna kuning dulu, Pekalan Cepa, Pasir Tumbuh, Tunjung. Kalau nak kira Kubang Kerian sepatutnya besar dekat sini. Okey, tapi dalam ni jadi kecil. Okey. Kubang Kerian di sini. Okey. Kubang Kerian. Ni adalah yang saya kata tertinggal tadi. Area yang sedikit tertinggal adalah belah atas. Semua termasuk Sabak, Pekalan Cepa semua ni yang agak tertinggal. Sekarang trend pembangunan menuju ke arah bawah. Sekarang pun dari segi permohonan kebenaran merancang dan juga projek-projek pelaburan banyak ke arah selatan. Mungkin ada faktor dari segi, saya nampak dari segi infrastruktur lah. Dari segi kita punya highway kita semua kat bawah. ECRL pun nanti kat bawah juga. Walaupun dalam arti nanti kita ada cadangkan juga lah untuk bangunkan beberapa jalan utama dari segi penyediaan infrastruktur untuk naikkan juga pembangunan kat sebelah atas. Tapi tak apa sebab kita fokus projek kita untuk pusat bandar je kan. Jadi yang lain daripada pusat bandar saya akan ringkaskan saja. Ini adalah senarai projek pertumbuhan baru tadi. Jadi selain daripada yang kita highlight, Kubang Kerian, Pasir Tumbuh ni ada pemaju khas untuk kawasan Pasir Tumbuh. So dijadikan sebagai bandar satelit Islam Pasir Tumbuh. Lembah Sirih pun tak ada dalam asal pembangunan tapi sebab ada pemaju datang masuk buka satu kawasan bawah jambatan yang sebelum ni tempat orang panggil Padang Ragut je. Sekarang dah jadi satu bandar baru yang mana tempat Aeon, Tesco dan juga Platinum Mall sekarang tu adalah dikenali sebagai Lembah Sirih. Tunjung jadi pusat pentadbiran kerajaan negeri yang baru. Kota Seribun juga dibuka oleh developer dan juga Dato' Perdana Lembah Binjai pun dibuka oleh developer juga. Jadi kadang-kadang kita rancang lagu lain, orang Kelantan panggil lagu lain. Okey. Kita rancang yang lain tapi yang terjadi tu kadang-kadang tengoklah kalau ada pelabur datang dia spot satu tempat tak ikut yang kita rancang pun kita just open to investment as long as dia fulfill dengan kita punya technical requirement. Ini adalah yang ni saya go through laju-laju je lah. Yang ni kat kawasan Dato' Perdana antara projek-projek yang masuk kepada MPKB. Tapi yang jadi realiti sekarang yang di satu baru, Lembah Binjai. So kadang-kadang bila kita belajar dengan bekerja ni lain lah. Tapi tak apa, as a planner kita kena fleksibel lah dengan kita punya plan. Okay, dari segi senarai projek khas, kita juga ada projek-projek khas yang ni peringkat majlis lah. Okay, slow untuk low scale sebab kita nak buat pusat pertumbuhan baru untuk jadikan bandar baru tu, yang tu ambil masa yang lama dan memerlukan pelaburan yang besar. Jadi apa yang majlis boleh buat adalah
kita rancang projek-projek khas yang kita boleh usulkan sendiri dengan kerjasama kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Yang pertama adalah zon warisan Heritage Trail, zon bersih indah ceria macam yang saya cakap tadi, Sungai Pangkalan Datu, Pulau Tengah dan juga Pantai Kundo, Pantai Mek Emas yang ni highlight belah atas dan juga Kampung Pelangi. Ni Sungai Pangkalan Datu. Sungai Pangkalan Datu ni lawa sebab dia macam Sungai Kelantan ni tertarik kan. Sungai Pangkalan Datu ni dia terasing daripada Sungai Kelantan, so dia jernih dan cantik dan tenang dan landscape Semula Jadi dia juga amat menarik dan sangat berpotensi untuk diketengahkan sebagai tarikan pelancongan. Ada Pasar Terapung, Kota Pangkalan Datu. Kampung Pulau Gajah ni terletak di Sabak di sebelah atas juga. Yang kita nak highlight yang ni adalah dari segi pembangunan pelancongan sungai, juga dari segi pembangunan sungai yang kita cuba terapkan dalam arti dan juga dalam landscape permandaran kalau dia orang boleh apply, sebab kita cuma rancang tapi untuk laksanakan tu very costly lah. Okay. Ni Kampung Pelangi, kalau datang bolehlah datang tengok, insyaAllah. Okey, yang dia nama batik tadi, dia punya proposal ni proposal daripada UMK. Kita selalu bekerjasama dengan universiti-universiti tempatan juga. Kalau nanti bila you all dah buat projek, dah ada proposal, so mana tahu boleh kita laksanakan, insya-Allah. Ini adalah background unit bahagian perancang bandar. Yang mana untuk makluman je lah, selain daripada kita nak tengok perancangan-perancangan bandar Kota Baru, tapi ini adalah tim kita sekarang ni yang merancang bandar ni. Ada 4 unit pertama unit pentadbiran, kemudian unit pembangunan dan juga kawalan pembangunan audit perancangan, yang ni untuk penguasaan Akta 172, perancangan pembangunan JIS, rancangan pemajuan, yang ni yang semua RT, RKK, garis panduan, kaedah bandar selamat, konsep-konsep bandar selamat semua kat bawah sini. Okey, yang ketiga adalah pembangunan mampan. Pembangunan mampan ni yang tadilah yang ada soalan pasal low carbon city, green neighborhood, benda konsep-konsep macam tu, SDG yang tu, unit ni lah yang bertanggungjawab. Ini adalah prosedur untuk kebenaran merancang di MPKB BRI. Yang ni standardnya sekarang semua seluruh negara guna pakai prosedur yang sama, iaitu semua permohonan perlu melalui OSC. Okey, so sekian, terima kasih. Akan sambung dengan presentation tentang Kota Baru dari segi Bandar Raya Islam. Okey, sekarang dah saya start sharing dah ke? Okey. Dah. Okey, sekejap saya nak tengok slide lagi satu kejap. Yang ni masih draft lagi masa tu. Jadi tajuk pun dah berubah dah ni. Okey, yang ni saya nak highlight 2-3 slide saja. So Kota Baru ya, kalau macam dulu cultural kan, yang kalau tengok dalam risalah pelancongan, sampai sekarang pun sebenarnya masih highlight lagi bandar Pasar Siti Khadijah dan juga dataran Kota Sultan Ismail Petra. Tapi walaupun sekarang dah ada banyak inisiatif perbandaran Islam, tapi masih belum dapat mengubah lagi persepsi. Tapi kalau boleh kita nak seiring dari segi budaya dan juga keislaman di Bandar Kota Baru tu. Ini adalah inisiatif Kota Baru daripada tahun 1951 jadi Bandar Budaya, Kota Baru Kota Budaya. Lepas tu yang saya cakap 2005 tu kan, 2005 tu pas pemerintah dia start jadi Kota Baru Islamic City Image declared. Okay. Sebelum tu kita ada Kota Baru Landscape Master Plan, kemudian ada Kota Baru Islamic City Master Plan, pelan induk Bandar Kota Baru. Lepas tu ada Pelan Reka Bentuk Bandar Kota Baru tahun 2008, tahun 2009 RT Kota Baru yang 2020 yang sebelum ni. Okay. Kemudian ada MPKB Strategic Plan. Sehinggalah saya buat real lah ini sebab sepatutnya pada tahun 2005 masa pengisytiharan Bandar Kota Baru tu, apa yang dirancang adalah dalam masa 10 tahun Kota Baru akan jadi Bandar Raya Islam. Jadi sebab tu saya buat kajian saya masa tu tahun 2016 saya start sambung belajar untuk tengok tercapai ke tak yang MPKB punya yang dirancang tu. Jadi kalau Kota Baru Islamic City Image represent by built environment, apa yang kita terapkan dalam bandar adalah dari segi dari segi building design, dari segi urban design, dari segi struktur-struktur
dan juga dari segi urban landscape. Itu yang antara elemen-elemen keislaman yang diterapkan. Sebab kalau ikut Pelan Induk Bandaraya Islam, penerapan keislaman dalam perancangan dan pembangunan Bandar Kota Baru ni ada 4 kalau tak silap saya. Maksudnya dari segi fizikal, ekonomi, community dan juga pentadbiran. Okey, jadi yang kita ambil untuk bidang kita perancangan ni, kita ambil untuk bidang fizikal saja. Jadi bidang fizikal saya pecah pula kepada morphology, building design, urban design dan juga urban landscape. Saya ambil building design, saya tak ambil architecture sebab saya ambil sekali yang dalaman, including interior design pun. Kalau tengok dalam Bandar Kota Baru, kalau kita masuk dalam building, pergi ke Aeon ataupun pergi ke certain bank on certain building, even dalam bangunan pun dia masukkan juga unsur-unsur keislaman tu. So kalau ikut kajian sebelum ni dah ada lah yang buat pasal apa dia yang menyumbang kepada Islamic Built Environment Factors. Yang ni daripada Dr. Noliza Muhammad Isa daripada UTM. Okey. Yang ni adalah slide, yang ni pun masih draft lagi sebenarnya, yang masa dulu. Antara penetapan syarat fasad Islamik dalam proses kebenaran merancang. Kita punya sumber adalah Pelan Tindakan Garis Panduan Reka Bentuk Bandar Kota Baru, Arti Kota Baru 2020 dan Arti MPKB 2035. Dalam tu kita masukkan syarat bahawa sebuah pembangunan perlu menerapkan fasad Islamik pada bangunan. Yang inilah kita lihat sebagai satu syiar lah, sebab kita dari segi kemasyarakatan, dari segi program-program sosial, keilmuan dan sebagainya, yang tu bawah bidang kuasa jabatan lain. Jadi untuk perancangan bandar, apa yang kita boleh kuasakan adalah dari segi penerapan fasad Islami. Ini adalah contoh-contoh bangunan dalam Kota Baru lah, kalau boleh lihat dari segi apa dia panggil, evolusi dia. Dulu masa awal-awal tu orang masih tak, mungkin pentadbiran masa tu pun masih tak faham tentang fasad Islami. Jadi dia masa tu banyak dom, banyak kubah dalam bandar. Sampai orang confuse yang mana satu masjid, yang mana satu apa kan. So selepas tu dah slowly tak ada. So apa yang kita kekalkan sekarang adalah dari segi arch, dari segi bentuk arch pula, dari segi pointing arch, dan juga dari segi kerawang lah, iaitu panel-panel Islamic geometry. So sekarang dah tak ada dah kubah-kubah tu. Sangat jarang lah nampak kubah. Contoh-contoh projek ya. Yang ni adalah kombinasi. Sebab kalau ikut KRT bukannya fasad Islamik saja, fasad Islamik atau fasad tradisional ataupun gabungan. Ini adalah contoh gabungan lah yang tradisional. Ini adalah bangunan hotel perdana. Dia gabungkan Kelantan, Malay Kelantan architecture and also Islamic architecture. This one is modern, Troika dah siap pembangunan ni. Setakat ni highest building lah, dan yang sekarang dalam proses insya-Allah ada bangunan lagi yang akan build this building. Aeon Mall, modern. Ini sekolah pun follow juga, banyak-banyak jabatan kerajaan pun follow juga sekarang. Even RTC Tunjung pun ikut juga. Ini bangunan-bangunan kerajaan. Slide doktor ada tunjuk selain PowerPoint tadi ke? Saya sekarang tengah share yang ya ke? Sekarang doktor dekat theoretical framework. Ya ke? Saya dah buka slide lain tadi sebenarnya. Sekejap saya stop sharing kejap. Nampak. Tak apa, saya tunjuk gambar je lah. Okey, ni yang dulu yang saya cakap tadi, yang pasal kubah tadi. Lepas tu dah tak ada kubah dah. Bazar-bazar. Apartment. Boleh katakan all kinds of buildings lah, including industrial building pun ikutkan kita punya syarat lah. Hotel perdana yang kita gabungkan dengan tradisional tadi. Ini modern. Bangunan-bangunan kerajaan biasanya dia gabungkan lah. Ini yang lama. Kalau tengok yang lama tu dia ada kubah. Zaman tu banyak kubah lagi. Ini digabungkan, kalau tengok dekat atas tu ada bumbung Masjid Kampung Laut kan. Lepas tu digabungkan dengan Islamic architecture. Rumah kedai, college, showroom,
dan juga apartment lagi. So that's all. Yang saja boleh saya punya presentation boleh proceed dengan soalan lah kalau ada apa-apa soalan. Terima kasih Dr. Hasnina Hassan atas ucapan dan taklimat yang sangat bermakna untuk projek Center Area Planning Kota Baru sebentar tadi. Seterusnya kita akan mulakan sesi soal jawab di antara pelajar bersama Dr. Hasnina Hassan berkenaan pembangunan Center Area Planning di Kota Baru lah. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, seperti yang kita tahu, Bandaraya Kota Baru merupakan sebuah kawasan perbandaran yang pesat membangun dengan pembangunan. So, soalan saya, dalam tempoh beberapa tahun ni, adakah proses permohonan tukar syarat tanah berlaku dalam kawasan Bandaraya Kota Baru? Okay, terima kasih Encik Irzis Mukhris. Okay, tukar syarat tanah ni kalau ikutkan prosedur, kita dengan ada sekarang kita ada OSC online, betul tak? Yang saya beritahu tadi kan. Kalau proses tanah yang biasa, permohonan contoh tukar syarat tanah, sewa tanah, pohon milik tanah, apa lagi? Cantuman tanah, pecah bahagian, pecah sempadan. Okey, yang tu direct ke pejabat tanah. Okey, dia tak masuk kepada MPKB. Tapi bila orang submit kepada pejabat tanah akan hantar kepada MPKB untuk ulasan. So kita bagi ulasan, kita tak meluluskan, kita menyokong atau tidak menyokong dan kita refer pada kita punya garis panduan dan kita bagi ulasan kepada pejabat tanah. Kemudian pejabat tanah akan mesyuarat bersama dengan ulasan kita dan juga ulasan jabatan-jabatan teknikal lain dan dia akan luluskan. Yang proses tanah yang masuk direct kepada MPKB melalui OSC online adalah dua sahaja di bawah Kanun Tanah Negara 124A dan 204D. 124A dan 204D iaitu permohonan serentak. Okey, ubah syarat dan pecah sempadan serentak, dan lagi satu adalah serah balik dan beri milik semula. Kalau untuk dua combination of process, dia akan masuk kepada MPKB. So sekarang ni memang banyak sangat permohonan walaupun PKP ke tak PKP ke, permohonan meningkat. Alhamdulillah. Tadi abang tanya pasal LCC tadi kan? Low Carbon City. Ya. Apa tadi tanya? Saya yang pasal penerapan Oh, okay. penerapan konsep Low Carbon City dalam konsep Bandaraya Islam. Low Carbon City sebenarnya kalau kita nak laksanakan untuk ni adalah kita kena masukkan dalam syarat. Kalau kita tak masukkan dalam syarat, orang takkan buat pun. Jadi kalau setakat ni Low Carbon City lebih kepada inisiatif kerajaan sendiri, projek-projek mengikut kalau ada peruntukan baru kita laksanakan sendiri. Tapi kalau untuk kawalan perancangan yang kita terapkan standard, contohnya macam 10% green area, itu bolehlah kita highlight. Kemudian kita tambahlah sekarang perimeter planting, kita syaratkan untuk perimeter planting 10% kawasan lapang. Yang tu lah yang saya nampak, dua tu saja. Kalau ada idea lagi boleh bagi tahu kepada saya. Dan dari segi inisiatif kerajaan yang saya beritahu tadi, kita baru dapat grant daripada LCC punya center, MGTC. Grant tu berapa RM250,000 untuk buat lampu LED di Bandar Baru Kubang Krian. Kalau apa-apa inisiatif lain biasanya bahagian bangunan yang dia akan syaratkan dari segi SPA, dari segi greenery initiative, dari segi bangunan hijau, dari segi apa lagi. Tapi tak berapa sangatlah. Kalau boleh bantu kita nak propose apa-apa boleh. Nanti saya cuba utarakan. Okey. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Kashful Azim. Okay. Saya nak tanya tentang
Saya nak tanya tentang pelan guna tanah dekat Bandar Kota Baru. Ada tak dibekalkan dari tahun, contohnya dari tahun yang terdahulu? Contohnya dari 2005, 2010. Ada dibekalkan tak? Okey, untuk plan guna tanah boleh refer dalam arti kita ada tadi saya tunjuk dalam slide. Dia plan, sebab dia ada dua, kalau tengok dalam arti dia ada dua plan tau yang pasal guna tanah tu. Lepas tu kalau yang saya ambil dekat sini rasanya yang dia dah ada perbandingan. Okay. Tengok dekat refer dekat peta 5. Subtopik 5.1, Rajah 5.1.1, dia ada buat perbandingan guna tanah semasa antara RTJ KB 2020 dan guna tanah RTM PKB Kelantan 2035. Yang tu beza tu. Boleh tengok macam mana perubahan dari segi penggunaan guna tanah. Okay. Assalamualaikum Doktor, saya Ilya Afiqah. Ya, saya nak bertanya soalan berkenaan banjir di Kelantan. Walaupun kadar taburan hujan, contohnya musim tengkujuh, saliran terbuka, memang kita tahulah itu punca-punca jadinya banjir. Tapi adakah sungai, limpahan sungai turut menjadi punca banjir? Contohnya sungai itu menjadi cetek over time ataupun dia tak mampu tampung ke? Untuk dari segi banjir Kelantan tu, kalau kira lepas banjir besar tahun 2014 tu, dapat peruntukan yang besar jugalah daripada federal untuk buat satu kajian khusus untuk kajian, dipanggil kajian Tempatan Banjir Negeri Kelantan untuk cover satu Kelantan. So yang tu dah diuruskan dari peringkat negeri dan sebab lepas tu lepas hasil kajian tu lah yang ada projek besar-besaran untuk projek Tempatan Banjir. Kalau tengok dekat Kota Baru sekarang, nanti mungkin satu dia ada peluang untuk datang, boleh tengok dekat bandar kita sekarang ni dah duduk dalam tembok lah, dah tak boleh nampak dah sungai macam dulu. Okay, kita dah ada satu tembok menghadang banjir lah di sepanjang Sungai Kelantan. Jadi sekarang dah tak adalah isu banjir sebab air sungai tu dah tak ada. Dan juga itu dari segi sungai dengan bandar. Dari segi dalam bandar pula isu perparitan yang dulu agak kritikal dan sekarang alhamdulillah lah. Yang ni semua nak tak nak memang politik contribute lah, ada contribution dalam ni. Dan Kelantan sekarang alhamdulillah dah tak jadi pembangkang, so peruntukan pun start ada dan pembangunan pun start ada lah. So piping drainage pun alhamdulillah lah dah ada banyak besar-besaran juga lah projek untuk pendalaman dan juga pelebaran longkang-longkang, menaik tara longkang dan juga parit dalam bandar. So insya-Allah. Baik, terima kasih Doktor. Assalamualaikum Doktor, saya Iziz. Bolehkah kami mendapatkan info detail berkenaan tembok penghadang banjir yang dibina di sepanjang Sungai Kelantan? Boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya Zamsyah bin Izmi, saya daripada sektor pelancongan. Untuk soalan sektor pelancongan, kami akan tanyakan dua soalan. Yang pertama, bagaimanakah sektor pelancongan mengatasi masalah kekurangan pelancong pada musim COVID, dan itu kan kalau sebelumnya saya lihat pada RTD pun memang isu dia adalah kekurangan pelancong. Jadi, dan soalan kedua adalah apakah perancangan akan datang bagi sektor pelancongan di Kota Baru? Soalan kedua apa dia? Soalan kedua, apakah perancangan akan datang bagi sektor pelancongan di Kota Baru? Okey. Untuk dari segi pertama, saya rasa untuk masalah kekurangan pelancong mungkin highlight untuk international tourist kot. Sebab kalau dari segi domestik, Kelantan ni kiranya one of the favorite spot jugalah untuk tourist spot di Malaysia. Kalau orang lelaki datang untuk makan, orang perempuan datang untuk shopping. Betul tak? Dia buatlah kota budaya ke, kota Islam ke, orang datang untuk tu je. Orang datang untuk tengok budaya tu biasanya international tourist. Orang datang nak tengok Islamik pun biasanya international tourist. Yang tu adalah kita adalah satu, sama ada Kota Baru ni adalah kota budaya ataupun Kota Baru ni adalah kota Islamik, yang tu sama-sama je.
Bila orang datang untuk shopping, orang datang untuk makan, dia orang tengoklah macam mana image Kota Baru. Tapi for them to come just to see our image, I don't think it will be that strong yet lah. Okay, jadi untuk kekurangan pelancong, saya tak rasa yang itu adalah isu pelancongan yang kita highlight dalam arti isu kita sekarang maksudnya kita nak naikkan kita punya taraf supaya boleh menarik tarikan pelancong antarabangsa. Sebab kalau ikutkan kajian PhD saya pun ada kajian-kajian terdahulu menyatakan bahawa international tourist datang Kota Baru untuk singgah je. Dia orang sebenarnya nak pergi pulau perhentian, tak nak pun datang Kota Baru. Tapi sebab kena turun kat airport Kota Baru juga, barulah dekat sikit nak pergi ke Kuala Besut. Jadi Kuala Besut dan boleh pergi ke pulau perhentian. So itu saja kekuatan kita untuk international sekarang yang boleh tarik international. Tapi sekarang kita punya cabaran lah untuk menarik international tourist. Alang-alang dia orang dah sampai KTM kat Pekanbaru, alang-alang dia orang dah turun dekat airport Kuala Lumpur tu, macam mana nak tarik dia orang untuk stay for few days in Kota Baru City. Dan itu adalah kita punya cabaran. Dan kajian saya pun baru je siap. Tapi dari segi apa yang kita highlight dalam arti adalah untuk mempelbagaikan tarikan pelancongan. Tadi saya ada tunjuk sikit tentang apa yang kita dah buat dan apa yang kita rancang untuk buat lagi. Sebab tu kita buat apa orang panggil dari segi apa dia panggil placemaking kan. Placemaking untuk kita tunjukkan tarikan-tarikan baru. Macam dulu PCB je, orang tahu PCB je kan. So sekarang kita dah bangunkan 2 lagi pantai baru berdekatan dengan PCB, iaitu Pantai Kundo dan juga Pantai Mekmas. Dan juga dari segi sungai. Dulu Sungai Kelantan je, sekarang kita nak highlight juga Sungai Pangkalan Datu, Pulau Gajah yang saya ada tunjuk tadi. Okay. Dan kita cuba tambah lagi dan pelbagaikan lagi. Tapi kita punya kekangan yang saya lihat adalah dari segi yang pertama kewangan dan juga manpower. Jabatan mana yang akan buat ni? Okay. Apa yang inisiatif Kota Baru adalah kita dah tubuhkan satu unit baru, iaitu unit pelancongan. Tapi pada masa yang sama kita memerlukan seorang yang pakar dan juga staff yang mencukupi lah untuk run sektor-sektor pelancongan dalam Kota Baru ni. Nanti Cik Izham tengok dalam arti ada detail ada detail tentang beberapa trail pelancongan yang kita cuba wujudkan supaya diorang datang tu as a package. Tapi itu baru dalam plan untuk laksanakan bukan senang. Nak ubat zon bersih yang macam secuek dalam pusat bandar tu pun. Sebab tengoklah kita punya, tadi saya tak tunjuk lah saya punya catat organisasi berapa kita sangat cram dari segi bajet, cram dari segi staff. Kita tak ada, kalau kita satu majlis yang besar ada kewangan yang cukup, boleh hire more officers untuk buat satu tugasan khusus macam di majlis-majlis perbandaran. Kalau kita tengok ada berapa orang planner, majlis bandaraya, planner saja ada berapa orang, dan setiap planner tu dia ada pengkhususan bidang masing-masing. Tapi kalau di Kota Baru, di MPKB BRI, di jabatan saya sekarang cuma saya dan juga pengarah saja pegawai perancang. Yang lain pegawai dan technician dan ada kekangan di situlah. Tapi apa pun kita cuba buat yang terbaik. Assalamualaikum Doktor. Saya Nur Edina Afzal. Saya nak bertanyakan sedikit berkenaan dengan proses kebenaran merancang. Okay. Tadi seperti yang Doktor terangkan, ianya sama seperti negeri-negeri lain yang ianya melalui OAC. Bolehkah Puan terang serba sedikit tentang OAC? Boleh, kejap Kalau tengok ni ada 2 peringkat Yang pertama peringkat OAC, yang kedua peringkat perancang bandar. Tapi sebenarnya kita selalu dindong-dindong lah. Okay. Yang pertama kita terima permohonan. Sekarang ni kita dah tak terima permohonan direct. Kita jadi belakang, kita tak jadi pintu depan dah. Kita jadi ahli, dia panggil ahli teknikal dalaman, ATD. Dan dia ada juga ahli teknikal luaran. Ahli teknikal dalaman tu maksudnya jabatan-jabatan dalam majlis perancang bangunan, kejuruteraan, landscape, perkhidmatan bandar. Dan ATL ni ahli teknikal luar. Contohnya macam JPS, JKR, TMB, Air Kelantan dan sebagainya. Dan juga yang pertama kita terima permohonan daripada pemohon OAC. Lepas tu daftar, sematkan dokumen, lepas tu masukkan dalam mesyuarat Jawatankuasa OAC. Okey, kalau yang peringkat perancang bandar, bila kita terima plan daripada OAC, kita edar kepada pegawai yang bertugas, dia pergi lawak tapak, kemudian dia buat laporan teknikal. Okey, kemudian angkat untuk semakan. Angkat untuk semakan tu lah kita masuk dalam mesyuarat, kemudian kita keluarkan surat kelulusan kalau boleh lulus. Okey,
saya sebenarnya ada slide khusus untuk pasal proses kebenaran merancang ni. Tapi yang tu tajuk khusus. Okay, yang tu lebih kurang dia punya proses dia. Okey. Terima kasih Tapi Doktor. kalau yang nak full dia nanti lain kali saya share slide dia. Okey. Terima kasih Doktor. Saya dengar suara saya tak? Sebab mic saya agak Okey, dengar. Okey, saya wakil daripada sektor infrastruktur dan utility. Okey, berkenaan dengan sektor kami ada 3 soalan nak ditanyakan, tapi salah satu soalan dah dijawab berkenaan dengan sistem peparitan yang dah diatasi. Jadi saya langkah kepada soalan seterusnya. Berdasarkan pemerhatian, apakah cadangan MPKB bagi menangani masalah pembuangan sampah di Kota Baru? Masalah pembuangan sampah? Okey, soalan tu? Detail sikit soalan tu. Sorry, saya Nurmazah Taukumah. Ini isu tentang pembuangan sampah. So saya nak tahu diorang punya pihak MPKB punya cara macam mana nak atasi masalah pembuangan sampah tu, sebab saya ada tengok berdasarkan Google Earth. So ada certain tempat tu dia macam apa orang kata macam tempat buangan sampah tu dia macam kurang diambil perhatian pun ada juga saya tengok. Okey, tempat sampah tu maksudnya kita bercakap tentang bandar yang ada sampah, ataupun kita bercakap tentang tong sampah, atau kita bercakap tentang tempat pelupusan sampah sekarang? Saya nak fokuskan kat mana isu ni. Tentang tempat bandar yang ada sampah. Okey. Kalau ikutkan saya nak share sikit lah, bila kita bercakap tentang image tentang sampah ni dulu ni macam satu persepsi yang susah orang buang, yang susah orang nak buang adalah rakyat Kelantan pengotor. Rakyat Kelantan pengotor macam persepsi orang lelaki Kelantan lah kan. Macam persepsi wanita Kelantan ni rajin, orang pasir putih, orang pasir emas cantik, persepsi. Lelaki Kelantan yang terasa ni siapa tadi? Yang orang Kelantan tadi? Siapa tadi? Azmi. Lelaki Kelantan ni glebe. Azim, Kelantan ni glebe. Tak lakulah kat universiti tu lelaki Kelantan tu zaman dulu. Okey. So ni persepsi Okey, tapi bila kita sebagai orang akademik, kita kena berdasarkan kajian lah, kita kena proofkan melalui kajian. Jadi masa saya buat PhD dulu, saya buat kajian tu, salah satu image bandar Islam tu adalah salah satu dia punya IV dia lah, salah satu indikator dia adalah kebersihan. Jadi pada tahun tu, masa saya buat kajian tu 2016, saya punya survey mungkin 2017. Masa tu memang resultnya pelancong tengok rendah, sangat rendah. Maksudnya kebersihan tu antara skor terendah pada bandar tu. Tapi bila Kelantan tahun 2018-19 tu saya rasa dia dah start. Dia dah start dia bajet dan juga political will. Kalau saya nampak macam tu. Dua perkara ni sangat penting. Masa tu bila political will ada, automatic bajet ada, memang orang cakap very massive campaign, very massive initiative by the government. So sekarang kalau you all datang Kota Baru, insya-Allah lah, kalau saya tengok tu alhamdulillah bersih. Cuma kalau yang timbul isu, kalau viral isu tong-tong sampah tertentu, yang tu sebab sikap-sikap tertentu di penempatan yang tertentu yang kita tidak adil untuk generalize. Okey. Tapi kalau kita nak bercakap tentang isu pelupusan sampah, yang tu memang perlu diambil kira. MPKB pun dah ada satu tapak pelupusan sampah yang baru, tu pun ada isu jauh, tapi sebab Kota Baru ni dalam kawasan kita dah tak ada satu tapak dah untuk tapak pelupusan sampah. Sebab tu kalau perasan dekat kita punya guna tanah dah tak ada dah tapak pelupusan sampah. Tapak pelupusan sampah kita di Teluk Kitang
dah dijadikan sebagai tapak pembangunan untuk Airport City, insyaAllah. Jadi kita punya tapak pelepasan sampah ada di daerah Bacok, tempat lain. Okay. Ada lagi. Ni isu tentang bekalan air tak bersih. So sebagaimana kita tahu, bekalan air di Kota Baru selalu terganggu. Jadi majlis ada apa-apa cadangan untuk selesaikan masalah tu tak? Okey. Yang pertama, kita punya ada dua isu air di Kelantan. Yang pertama adalah ketidakcukupan bekalan air dan juga bekalan air yang kualiti air. Kita kena spesifik. Okey. Yang pertama adalah air, sumber air, bekalan air bukan bidang kuasa MPKB. Okey, kita ada Jabatan Bekalan Air, kita ada Air Kelantan Sdn Bhd. Itu adalah jabatan yang bertanggungjawab untuk bekalan air di negeri Kelantan. Dan saya fahamkanlah kalau ikutkan maklumat terkini sebenarnya memerlukan satu bajet yang besar juga. Macam hari tu dah besar-besaran dah proses pertukaran, tukar-tukar pipe lama untuk meningkatkan kualiti air. Tapi kalau dari segi isu bekalan air yang tu memang ketika memerlukan satu bajet yang sangat besar, katanya nak buat projek tadahan air yang baru di Hulu Kelantan, tapi belum terlaksana lagi sampai sekarang. Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Aziz Mukris. Saya nak tanya lagi berkenaan dengan tembok banjir tadi. Selain daripada inisiatif untuk melakukan tembok banjir, ada lagi tak inisiatif-inisiatif lain yang dibuat oleh MPKB untuk membendung masalah banjir? Okey. Itu sama juga dari segi banjir tu dia dah jadi isu negeri dan ditekan oleh SUK sendiri. MPKB jadi satu PBT salah satu PBT saja yang dipanggil dalam inisiatif itu. So antara inisiatif adalah dari segi sungai, tempatan banjir, projek tempatan banjir untuk tembok sungai itu. Yang kedua adalah pembersihan dan juga pendalaman alur-alur dalam bandar, alur ABC, dan juga dari segi penyelenggaraan dan juga penaik tarafan saliran dalam bandar. Yang itu umum, yang khusus saya akan berkatakan kemudian. Fahazika, saya nak bertanya berkenaan dengan soalan kemudahan fasiliti. Kemudahan? Fasiliti. Okey. Okey, soalan saya, adakah kemudahan fasiliti sedia ada dijaga dan diselenggara setiap kali aduan dilakukan, dan jika diselenggara berapa lama masa yang akan diambil? Itu sahaja soalan saya. Okay. Soalan ni besar Ifah. Soalan ni umum Sebab kita cakap tentang fasiliti, dia ada berkaitan dengan infrastruktur. Betul? Infrastruktur kalau kita bercakap tentang jalan dan longkang, yang tu kita ada dua kaedah. Yang pertama dari segi penjadualan biasa, maksudnya setiap tahun kita akan angkat bajet untuk penaik tarafan dan juga nak sampai turak semula ataupun nak taraf ataupun lubang ataupun tambah longkang. Yang tu berdasarkan perancangan, ada master plan di Jabatan Kejuruteraan dan juga berdasarkan aduan awam. Dan untuk peruntukannya ada peruntukan majlis, ada peruntukan daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan yang sentiasa diangkat setiap tahun. Manakala dari segi berapa cepat tu, yang tu khusus untuk aduan awam. Bila aduan, biasa dia tengok kadar keseriusan. Sebab yang tu ada isu dari segi kita nak cakap boleh, tapi dari segi pelaksanaan lah. Dari segi pelaksanaan, kalau ikutkan maklumat daripada Jabatan Kejuruteraan, dari segi pelantikan kontraktor semua tu kita ada prosedur tertentu. Jadi setengah projek tu tak boleh buat immediate. Okay. Tapi bagaimanapun kita dah usahakan untuk kontraktor tertentu untuk ad hoc punya aduan. So kalau benda tu kritikal kena terus buat lah. Tapi saya tak boleh nak jawab kat sini berapa cepat. Terima kasih Doktor. Sekarang kita ada sistem untuk aduan sekarang. Ada e-aduan, ada banyak sistem dan kita kena sentiasa update bila aduan tu diambil, bila aduan diterima, bila diambil tindakan. Ada jabatan khusus. Yang ni Jabatan Perhubungan Awam yang handle khusus tentang aduan di Kota Baru. Ada lagi soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita ingin ambil kesempatan untuk ucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Hasnina
sanggup layan banyak soalan doktor. Soalan-soalan general, soalan-soalan tu pun doktor Ya, jawab. saya rasa macam ahli politik pun ada ni. Macam YB pula rasa. So terima kasih banyak doktor. So harap-harap diorang ni nanti akan gunalah segala maklumat yang diberi, dan insyaAllah kalau masih ada maklumat yang detail yang diorang akan follow up later lah. Boleh. Follow up later lah. Nanti boleh jumpa saya lagi dalam saya punya YouTube. Nanti saya share link. Boleh. YouTube channel. Doktor ada dalam YouTube ya? Ada. Saya perasan doktor ada juga menulis buku Ada. Saya ada website saya sendiri. Ada juga menulis buku pasal perancang bandar. Dan saya rasa doktor boleh share dengan pelajar-pelajar, manalah tahu ada di antara mereka ni nak beli buku doktor tu. Boleh. InsyaAllah. Kan? Pengeras. Boleh beli buku-buku dari doktor. Adalah satu buku santai-santai je yang saya tunjuk tadi, yang Alkisah Perancang Bandar. Yang tu saya punya cerita lah daripada saya macam you all lah dulu, masa study planning dulu. Sampai dah boleh jadi planner. Adalah cerita dalam tu, kalau nak tahu kena beli lah. So nanti doktor boleh share. Mana diorang ni nak beli nanti, macam mana kalau nak beli? Doktor akan postkan ke atau macam mana? Ada e-book. E-book. So okay. So ada lagi buku selain pada buku tu pasal yang pasal Islamic City pun ada. Islamic City pun ada. Lepas tu pasal PhD pun ada. Cuma nak ingat nak buat buku khusus untuk Kota Baru macam tu, saya ingat nak buat physical book dengan UMK Publication, tapi masih dalam proses lagi. Sebab tu kadang-kadang suka buat e-book ni Puan. E-book ni cepat sikit. Dia short sendiri kan. Kita tulis sendiri, tulis dan terbit sendiri je. Dan kami pun bercadang katakanlah tapi semua ni bergantung pada pelajar lah. Kalau diorang boleh at the end of this exercise, this project, kalau diorang boleh producekan coffee table about Kota Baru. So maybe yang tu kita boleh mungkin menarik. dengan doktor. Kita pun ada coffee table, nanti saya postkan pada Puan untuk tengok. Oh dah ada ya? Ada. Oh dah ada. So, kita ada nak kita terbitkan tahun 2018. Kalau yang harapan saya lah pada anak-anak sekalian Puan, untuk harapan saya untuk projek ni, saya nak tengok satu kelainan. Kita nak lihat fresh ideas daripada anak-anak sekalian. Harapnya daripada kita dah highlight macam well-versed walaupun dah tengok tak datang site pun macam dah boleh tahu. Siap dah, yelah semua sekarang dah ujung jari kan, dah tahu adu-aduan semua tu. Cuba tengok apa benda yang boleh buat. InsyaAllah. Saya ada share. Saya share ke tak? Jadi saya akan share saya punya link untuk website dan juga YouTube dalam chat Wajib subscribe tau. So you kena subscribe Pengeras. Subscribe. Nak bagi berkat sikit ilmu ni. Okay, tu saja Puan Ya, saya rasa tu saja kot.